Hai dan salam sejahtera murid-murid. Kita akan sambung bab 8. Okey, pada hari ini, sebelum cikgu mulakan video ini, cikgu nak tanya, pernahkah kamu melihat jadual berkala unsur moden? Cikgu rasa kamu telah pun belajar tentang atom, tentang proton, elektron, nukleon, sewaktu kamu berada di sewaktu PT3 lah, PT1, PT2, PT3. Okey, pada hari ini kita akan mencerahkan jadual berkala unsur moden, mendeduksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif dan mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron stabil. Jadi untuk video ini agak panjang sedikit, jadi bersabarlah. Okey. Ini adalah jadual berkala unsur moden. Kamu lihat. Kamu lihat atas ni ada kumpulan. Grup kumpulan. Okey. Terus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut sebagai kumpulan. Lihat, ini kumpulan 1, kumpulan 2 sehingga kumpulan 18. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okey, itu adalah kumpulan. Lihat, kumpulan 1 adalah logam alkali, kumpulan 2 adalah logam alkali bumi. Kumpulan 17 adalah halogen, kumpulan 18 adalah gas nadir. Okey, mana-mana elemen unsur dalam kumpulan ini adalah ini. Lihat. Untuk kumpulan 1, di sini unsurnya. Kumpulan 10, di sini. Okey, boleh lihat kan? Okey. Okey, lepas tu untuk warna kuning ialah logam. Tak ada ink ni. Okay, tadi ada blackout sekejap. Okay, untuk warna kuning ni adalah logam. Lepas tu untuk warna oranye, warna merah ni adalah separuh logam dan warna biru adalah bukan logam. Ya, begitulah cara kamu melihat jadual unsur berkala unsur moden. Okey, lepas tu di sebelah sini, di sebelah kiri kamu ada kala. Okey, period. Kala merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Okey, ini kala 1. Lihat ada H, hidrogen dan helium. Kala 2 ada lithium, beryllium. Lepas tu ada boron, karbon, nitrogen dan seterusnya. Okey. Okey, lihat lagi. Di bahagian bawah jadual berkala unsur moden terdapat 2 siri unsur dengan proton 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 yang diletakkan secara berasingan. 2 siri unsur ini disebut sebagai siri lantanida dan siri actinida. Okey, yang atas ni lantanida, siri actinida. Okey, apabila merentasi kala dari kiri ni kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur. Okey, apakah perbezaan sifat fizik dan sifat kimia itu? Okey, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam akan meningkat. Lihat, dari kuning ke oranye ke biru. Perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Base itu macam alkali lah, tapi bukan alkali. Base itu adalah yang
base. Kamu ulang kaji apa itu oksida base. Dia seperti alkali juga. Okey, daripada oksida base ke oksida aksid, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan kerana sifat bukan logam akan meningkat. Okey, dari kiri ke kanan. Dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Okey, contoh ini adalah protonnya adalah 1, yang ini protonnya adalah 2. Lepas tu ini protonnya 3, 4, 5. Okey, jadi dari kiri ke kanan proton akan nombor proton akan meningkat, dan juga dari atas ke bawah. Contohnya ini hidrogen, ini ada 1, ini ada 3, ini ada 11. Jadi proton akan menaik dari atas ke bawah. Okey, dari helium ke bawah proton akan naik. Dari sini ke sini pula proton juga akan naik. Boleh ikutkan. Nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom. Okey, anda telah ketahui setiap unsur di dalam jadual berkala unsur moden mempunyai nombor proton yang tersendiri. Contohnya untuk helium ada 1, hidrogen ada 1, helium ada 2. Kamu lihatlah unsur jadual berkala tersebut. Sebagai contoh, nombor proton bagi oksigen ialah 8 dan nombor proton bagi magnesium ialah 12. Betul kan? Cuba kamu semak. Bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Bagaimanakah elektron disusun di sekeliling nukleus? Jadi untuk atom yang neutral, okey, ini adalah atom yang neutral. Kalau dia ada 8 proton, maksudnya dia ada 8 elektron. Okey, lagi kalau dia ada 12 neutron, kalau dia ada 12 proton, dia maksudnya dia ada 12 elektron. Okey. Ini adalah neutral. Jadi apa-apa yang kamu lihat dalam jadual berkala itu adalah atom yang neutral. Bagaimanakah elektron disusun di sekeliling nukleus? Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dulu. Petala itu shell. Okey, dalam atom ini dia ada petala. Okey, petala yang pertama ini first, dia hanya boleh ambil, dia macam tempat duduk. Dia hanya ada 2 kerusi saja. Dia ada 2 kerusi untuk elektron. Okey, untuk yang kedua, untuk petala yang kedua, dia boleh muat 8 kerusi. Dia boleh muat 8 kerusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi kalau elektron tu ada 10, maksudnya kalau atom tu ada 10 elektron, dia akan memenuhi yang pertama ini, lepas tu 8 yang kedua. Okay, ini petala yang pertama, ini yang kedua, second. Yang ketiga juga akan ada tempat duduk untuk 8 elektron. Okay, maksudnya ada 8 elektron boleh muat dalam ni. Okay, inilah yang dimaksudkan dalam petala. Okey, petala pertama 2 elektron boleh muat. Kalau petala kedua 8 elektron. Petala ketiga 18 elektron. Ini ada 10 tambah dengan yang luar itu. Okey.
Okey, elektron hanya dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya telah diisi. Kalau dua ini penuh, dia akan melimpah pergi luar ni. Okey. Kalau luar ini, yang kedua ini penuh, dia akan melimpah pergi yang ketiga. Okey, macam inilah cara kita melukis dia XXX atau bulat-bulat. Okey. Ataupun bulat-bulat sebegini. Tapi biasanya kita akan lukis X lah. XX. Okey, bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua, dan 8 elektron dalam petala ketiga. Jadi cikgu akan ulang. Okey, ini adalah atom. Yang pertama, 2 elektron hanya boleh diisi di petala pertama. First lah. Lepas tu yang kedua pula, 8 elektron akan dapat diisi dalam petala kedua. Okay, yang ketiga, kalau dah penuh, dia akan masukkan yang petala ketiga yang boleh muat 8 lagi. Okay, boleh lah, senang saja kan. Okay, kita lihat sulfur. Sulfur. Okay, dia ada 16 proton. Kalau dia neutral, maksudnya dia ada 16 elektron lah kan. Sulfur mempunyai nombor proton 16, maka satu atom sulfur mempunyai bilangan elektron 16. 2 elektron disusun dalam petala pertama, 8 elektron disusun dalam petala kedua, dan bakinya 6 elektron disusun dalam petala ketiga. Susunan elektron bagi atom sulfur ditulis sebagai 2, 8, 6. Okey, ini adalah sulfur S, contohnya S. Okey, ada 16 elektron. So, yang pertama ini ada 2 elektron. Yang kedua pula ada 8 elektron. So, ada 10 kan? 10 kalau kamu tambahkan. Lepas tu kamu tambah lagi 6 sebab dia ada 16 elektron. Jadi 2 tambah 8 tambah 6. 4, 5, 6. Jadi, cara kita tuliskan susunan elektron ini adalah 2. Maksudnya petala pertama ada 2, penuh kan? Petala kedua ada 8, dan petala ketiga ada 6. Beginilah kita tulis susunan elektron itu. Alright, senang kan? Mudah saja. Okey, kita sambung ke pembentukan ion dan ion negatif. Okey, kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Ya, apabila mereka neutral, ada yang tidak stabil. Kamu akan lihat kenapa. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada atom lain. Okey. Ini situasi pertama. Atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Hal ini adalah untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, jadi contohnya ini adalah atom. Okey, ini elektron kan? Ini elektron. Okey. Okey, ini ada 17. 17. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elektron. Jadi untuk dia stabil, dia perlu 10. Dia perlu isi tempat duduk itu. Dia perlukan satu lagi masuk. Jadi dia akan tambahkan elektron di sini. Dia ada unsur lain akan menderma elektron. Okey. Boleh lihat situasi ini. Ataupun ini adalah atom. Okey, ini ada elektron. Contohnya apa? Contohnya dia ada 3 elektron. Jadi ia lebih mudah untuk mendermakan
untuk menderma. Supaya luar ni kosong, dia lebih mudah untuk menderma. Jadi satu elektron ini akan keluar. Jadi yang menderma, yang ini pula akan menerima. Untuk mendapat susunan elektron duplet atau oktet yang stable. Mari kita lihat apa tu duplet dan oktet. Okey, duplet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama. Okey, maksudnya petala itu penuh. Yang pertama itu penuh, 2 kerusi itu penuh. Itu adalah duplet. Susunan elektron oktet ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Maksudnya kerusi di luar yang 8 kerusi kosong itu penuh. Itu adalah susunan elektron oktet. Apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom akan menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Itulah kita sebut mereka sebagai ion. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Jadi mereka akan kekurangan elektron, mereka akan kekurangan cas negatif, maksudnya mereka akan bercas positif. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi ion positif. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Jadi mereka akan menerima elektron tambahan. Elektron itu bercas negatif. Jadi negatif atom negatif atom itu akan bertambah negatif. Jadi yang menjadi ion yang negatif. Okey, mari kita lihat contoh. Contoh atom magnesium mempunyai 12 elektron. Susunan elektron ialah 282. Okey, ini adalah Mg ya. Mg adalah magnesium. Jadi ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, juga biasanya kita akan melukis macam inilah ataupun bulat. Okey, XX atau bulat. Ya, 2. Okey, cikgu tulis di sini. Jadi tidak stabil kan? Tidak stabil, dia perlu dia nak stabilkan diri. Jadi atom ini lebih cenderung untuk menderma ataupun menerima. Mestilah menderma. Lebih senang untuk derma 2 elektron ni kan daripada menerima 6 elektron. Okey, lagi berat. Jadi mereka akan menderma 2 elektron supaya akan ada 28 saja. 282 mereka akan derma 2. Jadi susunan elektron akan jadi 28. Okey, nanti kita tengok. Okey, dia akan derma elektron. Derma 2 elektron. Okey, jadi ini adalah Mg. Okey, ini adalah 2 plus. Dia akan menjadi positif lah, ion positif. Okey, ini adalah 1, 2. Okey, kerana 2 elektron sudah diderma, jadi magnesium itu akan jadi positif. Jadi ini adalah ion magnesium. Okey, ini adalah atom magnesium. Hmm. 282, ini 282, ini adalah 28. Okey, lihat sudah stabil kan? Ini adalah oktet sudah. Susunan elektron oktet. Okey, beralih kepada contoh yang kedua. Atom klorin mempunyai 17 elektron. Jadi klorin simbol dia Cl. Okey. Atom ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Ada 17 kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Lepas tu akan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ia lebih senang untuk menerima satu lagi elektron. Okey, lagi senang kan untuk menerima satu lagi elektron. Ini adalah atom klorin. Jadi dia ada 2, 8, 7 susunan elektron. Jadi dia akan terima satu elektron. Okey, jadi dia akan menjadi negatif. Dia akan menjadi ion negatif. Ini adalah klorin. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini akan jadi penuh lah. 1, 2, 3. Okay, ini ada elektron tambahan. Okay, ini adalah negatif. Ini ada ion klorida. 2, 8, 8. Okay. Jadi lihatlah dari atom klorin yang tidak stabil ini, dia akan menerima satu lagi elektron ke sini. Inilah dia elektron yang baru itu. Baru diterima. Jadi dia terima satu lagi elektron. Jadi atom ion klorin ini akan menjadi ion negatif. Okay, kerana pertambahan ion, pertambahan elektron. Senang kan? Mudah saja. Okey, ini adalah untuk mendapatkan susunan elektron duplet dan oktet supaya ia menjadi stabil. Okey, ingat saja untuk atom itu menjadi stabil, mereka perlu ada susunan elektron duplet atau susunan elektron oktet di mana apa nama dia tadi? Petala di luar itu penuh. Tempat duduk itu penuh. Okey, 8 orang atau 2 orang. Okey, untuk yang pertama 2 orang, 2 kerusi. Untuk yang di luar itu ada 8 kerusi. Itu mesti penuh. Kalau tak penuh, sama ada dia tambah menerima elektron lain ataupun menderma elektron itu. Okey, mengikut situasi. Adakah ia senang untuk menderma atau senang untuk menerima? Okey, ringkasannya, kamu telah mencerahkan jadual berkala unsur moden. Kamu telah mendeduksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Melakar dan melukis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Yang ini nanti kamu akan buat dalam latihan. Menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron stabil. Okey? Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih, murid.